Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahli yang telah berjaya ditahan. We now have breaking news. Kuala Lumpur, seorang lelaki tempatan bergelar Datuk disyaki jorong dadah terbesar yang berpangkalan di Sabah ditahan bersama 9 konco-konconya semalam. Penaung kepada sebuah badan bukan kerajaan NGO itu juga didapati mempunyai kekayaan luar biasa hasil aktif dalam kegiatan pengedaran dadah jenis syabu sejak tahun 2015. Operasi khas pada pukul 2.30 pagi itu dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Kawasan Keselamatan Pantai Timur Sabah. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin Piche berkata, beberapa siri serbuan telah dijalankan secara serentak di sekitar Kota Kinabalu dan Pantai Timur Sabah melibatkan daerah Tawau dan Semporna. Dan untuk makluman rakan media, pada 25 Disember jam 2.30 pagi satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Narkotik dengan kerjasama Eskom Sabah dalam mementras satu sindiket dadah paling besar di Sabah. Dalam operasi ini, beberapa serbuan telah dibuat di sekitar Kota Kinabalu, Pantai Timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan juga Sempurna. Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahli yang telah berjaya ditahan. Dan tanggapan ini melibatkan ketua sindiket yang berusia 40 tahun yang merupakan seorang ahli penjagaan yang mana sebelum ini pernah ditangkap di bawah, diambil tindakan di bawah Seksyen 3/1 Akta Merbaya LPK. Yang kedua melibatkan dua individu masing-masing berumur 36 tahun, iaitu seorang peniaga, dan 48 tahun pembantu peribadi kepada ketua sindiket yang merupakan ahli kanan sindiket ini. Yang ketiga, seorang pejabat awam berumur 44 tahun yang merupakan warga agensi penguatkuasa. Beliau memainkan peranan sebagai transporter bagi sindiket ini. Yang seterusnya, seorang individu berumur 34 tahun, ini seorang buruh yang merupakan kalder dadah bagi sindiket ini. Seterusnya, dua individu masing-masing berumur 32 tahun merupakan penyelia tapak, dan 45 tahun pengarah urusan rangkaian restoran yang menguruskan aspek keuangan sindiket ini. Seterusnya, dua lagi individu berumur 30 hingga 31 tahun merupakan seorang penganggur yang merupakan pengedar dadah bagi sindiket ini. Dan yang terakhir, seorang individu berumur 48 tahun, seorang penganggur yang merupakan tontor yang bagi memantau aktiviti sindiket dadah ini. Kesemua tanggapan disiasat di bawah Seksyen 130W Kanun Kesiasaan Kesalahan Jenayah Terancang, dan kita menggunakan prosedur SOSMA, siasatan SOSMA, langkah Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas. Siasatan ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman. Untuk makluman rakan media juga, sindiket ini telah dikesan beroperasi sejak tahun 2015 dan disikan menunjukkan sindiket ini merupakan sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan juga tempatan. Mereka mendapat bekalan dadah syabu daripada negara jiran di Semenanjung untuk disudup ke pasaran di seluruh Sabah, terutama juga di Pantai Timur Sabah, Filipina dan juga Indonesia. MO yang digunakan oleh sindiket ini, yang pertama, mereka mendapat bekalan dadah daripada sebuah negara jiran di Semenanjung Malaysia. Dadah ini seterusnya dibawa ke Sabah dengan menggunakan kalder dadah, menggunakan syarikat penerbangan komersial dan juga kiriman melalui kargo laut. Dan seterusnya, bekalan dadah ini akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan untuk gunaan di sekitar pusat-pusat hiburan Sabah sebelum disudup kepada pembeli di Indonesia dan juga Filipina. Kita juga selain pada menjaga kesihatan di bawah Seksyen 130W ini, Kanun Kesiasaan Kesalahan Jenayah Terancang, kita juga akan mengambil pendekatan untuk menyiasat di bawah tindakan di bawah Akta Pencegahan Penerimaan Wang Haram Amlat Puah. Kalau sebelum ni kesalahan di bawah 39B, kita menggunakan Akta Penuncut Hakkan Harta ataupun FOP, tapi sekarang kita guna AMLA. InsyaAllah dengan pendekatan ini kita akan dapat merampas semua aset-aset wang tunai yang dimiliki oleh sindiket ini.
Pada masa yang sama, untuk makluman rakan media, kita juga menyiasat kemungkinan sindiket ini juga terlibat dalam aktiviti penyelundupan kontraben serta barang-barang yang bersubsidi di Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Dalam siasatan pihak PDRM juga, kita telah mengesan ahli sindiket ini memiliki pelbagai aset seperti kenderaan-kenderaan mewah, banglo, 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan, petrokimia, oil and gas serta pembuatan, dan mereka juga mempunyai sebuah ferry dan juga memiliki rangkaian restoran di Sabah. Dan ketua sindiket ini dikesan memainkan peranan sebagai penaung badan bukan kerajaan NGO yang bagi melindungi aktiviti haramnya. Untuk makluman rakan media, siasatan ke atas rangkaian sindiket ini masih diteruskan. Kita masih lagi mengesan saki-baki anggota sindiket ini, dan siasatan juga menjurus kepada usaha merampas hasil kegiatan haram yang dimiliki oleh sindiket-sindiket ini. Dan sekali lagi kami ingin mengesahkan bahawa kita PDRM tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang aktiviti pengedaran dadah di Malaysia ini. Kita akan mengambil tindakan tegas. Ada apa-apa soalan rakan media? Pak Sri, berapa jumlah anggaran nilai aset-aset yang untuk sindiket ni? Sebab tu yang saya kata tadi, ada 12 syarikat kenderaan banglo banyak masih lagi dalam siasatan kita. Datuk Sri, dia hantar sampah dari Semenanjung ke Sabah dengan kedai dah berapa lama dia menjalankan cara yang sedemikian? Itu yang saya katakan, aktiviti dia sejak 2015, tapi aktiviti yang ni berjalan dalam tempoh tersebut sehingga sekarang. Sama ada dia menggunakan kapal dadah untuk bawa dadah ni melalui penerbangan komersial ataupun melalui kargo laut. Kargo laut ni memang kita menghadapi kesukaran sikit lah untuk mengesat. Cik Sri, ketika operasi ada lepasan dadah tak? Tak ada. Sebab tu sistem masih lagi berjalan. Saya kata ada lagi tempat-tempat yang mungkin kita belum buat. Sebab yang sekarang ni fokus kita untuk menangkap ketua dan juga ahli sindiket dia. Ini bukan kes biasa yang 39B tu yang kita rampas dengan dadah. Ini kita nak menangani isu sindiket. Ni full-time guna SOSMA ke Datuk Sri? Sebelum ni pun kita ada guna tanggapan ke atas Nusa Boy yang mana aktiviti gangster yang ada kaitan dengan dadah ada kita tangkap ni semua. Tapi untuk sindiket dadah, inilah kali pertama yang kita menggunakan SOSMA. Dia bukan menggunakan itu prosedur bawah jenis terancang 130B itu. Okey? Datuk Sri, total yang ditangkap termasuk ketua sindiket 10. Nanti kita akan bagi dia punya teks. Yang apa yang saya ni ada dalam teks. 10 orang tu termasuk yang penaung NGO tu lah. Itu ketua sindiket tu. Dia ni ada NGO untuk cover aktiviti dia lah. Sebab tu banyak yang kita tengok dia orang ni, banyak dia punya trend dia tu, dia orang akan terlibat dengan NGO, dia orang sebagai dermawan kan. Jadi dekat luar tu nampak orang yang baik lah. Hasil tu dapat daripada kegiatan haram.